pada bulan Januari yang lepas, sebulan yang lalu, dia mengatakan nak mengajak seluruh penduduk dunia, seluruh kerajaan dalam dunia, seluruh masyarakat dunia membantu menentukan bahawa Israel sentiasa selamat, Israel tidak diancam, Israel akan hidup aman damai. Dan dia adalah di antara orang yang bersetuju dengan prinsip dua negara. Teman-teman yang pergi ke dunia Arab, hampir semua dunia Arab tidak bersetuju dengan konsep dua negara, Palestin dengan Israel. Apa kata Presiden PAS? Itu saya kagum, tuan-tuan. Saya kagum. Saya tak fikir sebenarnya Presiden PAS dan Muhyiddin Abbas membuat kenyataan yang sedemikian. Apa kata Presiden PAS? Dia kata adalah haram hukumnya. Adalah haram hukumnya menyatakan sesuatu untuk menyokong Israel, untuk menyokong negeri yang haram pengujudannya. Haram membantu negeri yang haram pengujudannya. Oh, bagus tuan-tuan. Bagus macam ni tuan-tuan. Memang bagus. Satu kenyataan yang berani. 15 tahun saya dalam PAS, tak pernah lagi saya dengar atau akhir-akhir ini kenyataan yang sedemikian keluar. Tak cukup dengan itu, teman-teman PAS yang saya kasihi, Mursyidul Am PAS setelah mesyuarat Majlis Syura Ulama, apa dia kata? Untuk orang ini, untuk Ketua Umum PKR, untuk Ketua Pembangkang Pakatan Rakyat yang menyokong Israel, Majlis Syura melalui Mursyidul Am menunjuk kepada orang ini. Apa dia kata? Dia kata yang pertama sekali, minta tarik balik sokongan kepada Israel sebagaimana yang tertulis dalam Wall Street Journal. Atau nombor dua, dia bagi ultimatum. Kata dua. Atau minta tarik balik, minta mohon maaf, minta Wall Street Journal secara terbuka memohon maaf kepada penduduk Islam dunia tentang kenyataan yang silap yang ditulis oleh mereka bertentangan dengan kenyataan yang diberi oleh pemimpin ini. 2 hari yang lepas dia bertemu dengan Mursyidul Am. Tuan-tuan, saya tak berani nak meramalkannya. Saya tak dengar lagi sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Dewan Ulama PAS. Kita tunggu dulu butir-butirnya. Kita nak bagi ulasan, kita tak tahu apa cerita dia dengan Mursyidul Am. Kita nak bagi ulasan, kita tak tahu apa Mursyidul Am kata, apa dia kata. Tapi yang dikeluarkan adalah akhbar daripada mulut dia. Bila dia keluar daripada pertemuan, dia kata beres. Mursyidul Am terima kenyataan dia. Kalau Mursyidul Am menerima kenyataan dia, bermakna Mursyidul Am mempunyai pendapat bertentangan dengan Presiden PAS. Apa dia? Haram mengeluarkan kenyataan menyokong negeri yang haram kewujudannya. Macam mana ni? Bukan kecil, soal ini bukan kecil. Bumi Palestin ditubuhkan sejak 64 tahun yang lalu, 68 tahun yang lalu. Tahun 48, 63 tahun yang lalu. Pada tahun 1948, 750,000 orang Palestin atas satu gerakan namanya ethnic cleansing dihalau, dibunuh. 750,000 dihalau, dibunuh oleh Israel. Sekarang ini terdapat 4,5 juta pelarian Palestin. 4,5 juta pelarian Palestin keluar daripada bumi Palestin. Mereka hidup merempat di Mesir, merempat di Syria, merempat di Jordan. Perempuan-perempuan setiap masa ketika dirogol.
Anak-anak dara dirogol, anak-anak kecil di Lampung ditahan dengan bayonet begitu. Saudara, tempat-tempat termasuk Masjidil Aqsa, tuan-tuan, dicerobohi, dibinasakan oleh Yahudi. Masjidil Aqsa yang tersebut dalam Isra' Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa. Ulama-ulama besar dibedil dengan peluru berpandu. Tuan bayangkan, peluru berpandu. Seorang ulama yang buta, yang tak boleh berjalan, duduk atas kerusi roda, balik daripada sembahyang subuh, ditolak. Peluru berpandu terus pergi kepada kepalanya, bersepai otak-otaknya, dikumpulkan oleh pembantu-pembantu otak-otak untuk ditanam otak-otak itu. Pengganti kepada nama dia Syekh Muhammad Yasin, Syekh Ahmad Yasin, digantikan oleh Dr. Abdul Aziz Rantisi, juga dibedil dengan peluru berpandu orang-orang Israel. Saudara, kekejaman yang melampau. Seluruh tempat penginapan orang-orang Palestin di Gaza, di tebing barat, saudara, ditembokkan setinggi tembok 8 meter, tuan-tuan, 8 meter tembok. Dikatakan negeri Palestin merupakan penjara yang terbesar dalam dunia. Penjara, negeri jadi penjara. Macam mana ketua kita, ketua PKR, Ketua Pakatan Rakyat boleh menyokong Israel? Jawab, serangga-serangga jawab. Macam mana Ketua Pakatan Rakyat, Ketua Umum, Ketua Pembakar Pakatan Rakyat, Ketua Umum PKR menyokong Israel? Saudara hendak dia jadi Perdana Menteri? Saya harap, saudara, marilah kita bersama-sama doa kepada Allah, sisihkan Malaysia daripada ditakbir, diurus, diterajuk oleh manusia-manusia seperti ini. Manusia yang akan dibantu oleh DAP, yang akan disokong oleh PKR sendiri, dan akan disokong oleh parasit-parasit dalam PAS. Apa bentuk negeri Malaysia yang akan mereka lahirkan? Oh, mereka, tuan-tuan, atas nama nak ke Putrajaya tu, biar hilang Islam tak apa, asalkan ke Putrajaya. Betul, zikir hariannya Putrajaya. Subhanallah, subhanallah, Putrajaya, Putrajaya, alhamdulillah, alhamdulillah, Putrajaya, Putrajaya, Putrajaya. Atas nama Putrajaya, atas nama nak menabalkan manusia ini menjadi Perdana Menteri, atas nama nak merebut kekayaan yang ada, kekuasaan yang ada di Putrajaya, persetankan Islam, persetankan Melayu, persetankan institusi raja. Bayang, saudara, Hasan Ali menentang seluruhnya ini. Saya dipecat dalam PAS bukan kerana saya terlibat dalam minum arak. Tuan-tuan, saya agak ni, saya belajar di luar negeri 7 tahun setengah. Setiap hari Khamis, kami habis kelas hari Khamis, perempuan-perempuan di Amerika terutamanya mengajak kita mengadakan parti. Dia panggil weekend parties. Dia punya parti, tuan-tuan, mestilah wine, whisky, brandy, beer tiap-tiap minggu, daripada hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 7 tahun setengah tuan-tuan belajar. Dengan izin Allah, sikit ada iman yang disama suburkan oleh mak bapak saya. Tak ada satu titik yang saya ingat masuk dalam lidah saya, kena lidah saya. Saudara-saudara, saya nak sebutkan ya, apa jadi kalau misalnya mereka mentadbir, mengurus, dapat menguasai Putrajaya? Islam hilang, tuan-tuan. Islam hilang.
Islam hilang, tuan-tuan. Siapa yang nak bawa Islam? PAS tak sebut Islam lagi. Negara Islam, jadi negara kebajikan. Bayang tuan-tuan, PAS sendiri tak nak menggunakan atas desakan daripada parasit-parasit, jangan guna Islam. Sebab nanti DAP marah. Jangan guna Islam. Nanti 40% daripada pimpinan PKR adalah orang bukan Islam. Mereka tak suka. Jangan guna Islam. 70% daripada parasit-parasit yang menguasai PAS sekarang ni. Ulama hanya 30%. Parasit-parasit dalam PAS Central Committee, dalam Jawatankuasa PAS Pusat, parasit-parasit ini total 70%. Apa sifat parasit? Mereka hanya nak ke Putrajaya. Apa sifat parasit? Mereka tunduk menjadi kuda tunggangan kepada DAP. Apa sifat parasit? Mereka sentiasanya, tuan-tuan, sentiasanya subservient kepada PKR dan pimpinan tertinggi PKR. Apa sifat parasit? Mereka mengharapkan, tuan-tuan dan puan, ghanimah yang sedang menunggu di Putrajaya. Saudara, saya dipecat. Bukan kerana minum arak, bukan kerana berjudi, bukan kerana mendatangi rumah urut. Bukan kerana berzina, bukan kerana apa juga kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam enactment jenayah syariah itu. Tak ada. Bukan kerana hidup bersekongkol di rumah tanpa kahwin. Tak ada. Bukan kerana melarikan anak dara orang. Tak ada, tak ada. Tak ada. Tapi apa dosa Hasan Ali? Dosa Hasan Ali pertama, nak tegakkan Islam. Itu dosa dia. Kedua, nak mertabatkan bangsa Melayu. Itu dosa dia. Ketiga, nak mendaulatkan institusi raja dan perlembagaan. Itu dosa dia. Bayang tuan-tuan, waktu mereka memecat saya, dalam satu mesyuarat saja, dalam satu mesyuarat, setelah Mursyidul Am Datuk Ni Aziz Nikmat clearkan saya, dalam satu pertemuan di Kota Baru, saya, Ustaz Nasruddin Mak Isa, Mursyidul Am, Timbalan Mursyidul Am, Profesor Datuk Harundin, dan juga Presiden PAS Ustaz Hadi Awang, 5 orang kita duduk, 5 orang. Mursyidul Am bagi ucapan dalam 4 minit saja. Dia tak nak panjang-panjang. Dia kata semuanya dah selesai. Dia sangat gembira, sangat-sangat gembira. Hari ini dia sangat-sangat gembira merayakan hari kemenangan kerana masalah dalam PAS sudah selesai. Dan dia mencadangkan, dia dah buat kenduri. Dia kata, kami minum-minum tu, dia kata ini kenduri daripada saya. Dia mengharapkan PAS Pusat mengadakan kenduri yang lebih besar dan mengharapkan ahli-ahli PAS menyumbang untuk mengadakan kenduri tersebut. Habis. Tiba-tiba bila saya komen tentang Ketua Umum PKR, tentang Ketua Pembangkang, yang saya tak bersetuju dengan meminta orang datang beramai-ramai perhimpunan 901 untuk mendengar keputusan mahkamah, minta budak universiti datang, minta pelajar-pelajar datang, minta anak muda datang, minta orang Kuala Lumpur datang. Saya tak setuju. Mereka nak menghimpunkan 100,000 orang. Saya kata saya tak setuju. Budak-budak sedang periksa, budak-budak universiti sedang periksa. Mereka mesti berjaya dalam peperiksaan, mesti memungut semuanya A dalam peperiksaan. Bukan nak pergi mendengar keputusan mahkamah. Nombor 2, saya kata ini masalah peribadi. Ini kes peribadi. Kes peribadi selesaikan cara peribadi. Kenapa nak dicangkuk budak universiti? Kenapa nak dicangkuk budak yang sedang duduk peperiksaan? Kenapa dicangkuk anak-anak muda yang hari itu hari Isnin, yang sedang dalam pekerjaan? Atas itu, timbalan Presiden PKR membuat satu kenyataan yang tegas, yang keras, minta Jawatankuasa PAS Pusat mengambil tindakan segera, tindakan tegas segera ke atas Hasan Ali. Hari berikutnya, malam berikutnya, bersidanglah Jawatankuasa PAS Pusat. Apa yang mereka buat? Pecat Hasan Ali.
Saudara, dipecat Hasan Ali, tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu. Pertama kali ni sekarang dekat 2 bulan dah. Saya tak pernah tengok kertas pertuduhannya. Saya tak tahu apa salah saya. Saya tak tengok satu baris pun pertuduhan. Dalam kes-kes disiplin, kes-kes tentang tata tertib, mesti ada pertuduhan. Hasan, sekian-sekian hari bulan kamu, waktu pukul sekian, di tempat sekian, kamu telah mengatakan perkataan-perkataan yang sedemikian. Apa yang kamu katakan itu bertentangan dengan artikel sekian-sekian dalam pelanggaran PAS. Maka kamu telah melakukan satu kesalahan. Tak ada, itu tak ada. Saya tak tengok sampai sekarang, saya tak tengok. Kalau tak ada pertuduhan, atas dasar apa saya dipecat? Nombor 2, tuan-tuan, saya dipecat tanpa saya dipanggil khusus untuk menghadiri satu majlis dan dipengerusikan oleh jawatankuasa disiplin atau siapapun dalam hal disiplin untuk memberikan saya ruang dan peluang untuk membela diri. Satu saat pun tidak diberi ruang dan peluang membela diri. Tuan-tuan bayangkan. Tuan-tuan bayang, yang membuat keputusan itu bukan Parti Komunis Melayu, bukan. Yang membuat keputusan itu bukan Parti Sosialis Melayu, bukan. Yang membuat keputusan itu ialah Parti Islam se-Malaysia, Islam. Tuan-tuan fahamlah, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian. Akhirnya saya ingin menyebutkan 3 perkara di sini. PRU ke-13 begitu hampir. Saya nak panjangkan seruan daripada Tuan Haji Norman Toha tadi. Pertama, kita hidup ni bukan nak menyelamatkan diri kita saja. Saya dah berumur 64 tahun. Kalau saya boleh hidup sampai umur 70, saya ada 6 tahun saja lagi. Tapi anak saya akan sambung, cucu saya akan sambung, cicit saya akan sambung kehidupan itu. Saudara, marilah kita bersama-sama meletak semula batu asas kehidupan sejati yang menjamin anak-anak, cucu cicit kita dan piut kita disayangi, dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong saudara, pastikan anak, cucu, cicit, piut disayangi, dikasihi dan dicintai oleh Allah. Kalau Allah tak sayang saya, tak sayang saudara, apa guna kita hidup di dunia ini? Apa guna kita hidup? Apa guna kita berkahwin, beranak, bercucu, bercicit? Apa gunanya kita bekerja gaji tinggi, gaji 10,000, 20,000, general manager, managing director? Apa gunanya? Nombor 2, saudara, penyelamat bagi sebuah negara yang namanya Malaysia. Kajian sudah dibuat, keputusan sudah dibuat dalam kongres, berbagai-bagai kongres. Saya menamakannya melalui Jati, JATIT. Saya harap tuan-tuan dan puan, seluruh yang hadir, pastikan saudara menjadi ahli jati. Tuan-tuan dan puan, kita ada dekat sini. Di mana kawan-kawan saya? Mana kawan-kawan saya tadi ada? Tuan-tuan boleh dapatkan borang-borang menjadi ahli jati. Jadilah ahli jati. Mari kita song-song menyongsong di antara kita. Tuan-tuan kena catat dalam sejarah kehidupan. Pernah seketika Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat mencatatkan yang tuan-tuan berazam, bercita-cita untuk menyelamatkan umat melalui Islam. Tuan-tuan jadikan ahli, tuan-tuan jadi ahli dalam jati. Tolong tuan-tuan dan puan. Inilah jalan yang ada kepada kita. Tuan-tuan tak boleh duduk sorang-sorang macam enau dalam berluka. Tuan-tuan tak boleh pejamkan mata tentang masalah besar yang dihadapi. Tuan-tuan tak boleh pekakkan telinga tentang masalah intergenerational yang bakal, yang akan, yang sedang kita hadapi. Sudah itu tuan, saya harap, mana teman-teman saya? Di mana? Nazril, mereka mana Nazril? Di mana? Cuba tengok tuan-tuan, belakang pentas dia agaknya. Tuan-tuan jadi, kita ada borang-borangnya, tuan-tuan isilah tuan-tuan dia. Demi Allah dan Rasulnya, demi menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat yang terfikir
oleh pemikiran yang terhad daripada saya dan teman-teman yang menubuhkan jati. Mari kita bersama-sama songsong kekuatan tenaga, kumpulkan seluruh kekuatan dalaman dan luaran yang ada kepada umat, berbondong-bondong seluruhnya. PAS boleh masuk, UMNO boleh masuk, PKR boleh masuk, kalau ada orang Islam dalam DAP silakan masuk, persatuan-persatuan masuk, persatuan guru sila masuk, persatuan tentera boleh masuk, bekas prajurit boleh masuk, bekas polis boleh masuk, persatuan orang-orang asli boleh masuk, siapa saja. Saudara, mari kita, saya berazam dan teman-teman berazam. Inilah dia tuan-tuan, the last bastion. Inilah tuan-tuan gempuran-gempuran yang terakhir untuk umat yang kita mesti lakukan mulai daripada saat ini. Yang ketiga tuan-tuan dan puan, tidak ada cara lain mulai daripada malam ini. Tindakan yang segera yang tuan-tuan dan saya mesti ambil. Apa dia? Laksanakan Islam dalam kehidupan pribadi. Jangan tinggal sembahyang tuan-tuan. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja walau satu sembahyang, maka telah kafir terang-teranglah dia. Jangan tuan, jangan. Di mana pun, dalam lodeh pun sembahyang, di laut pun sembahyang, di udara pun sembahyang, sedang pergi membeli belah, di mana pun kita sembahyang. Di mana pun kita sembahyang tuan-tuan ya. Jangan tinggal sembahyang. Ayah saya daripada awal saya kenal sampai dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia umur 88 tahun ke 85 tahun begitulah. Orang Bugis. Dia pun tak ada, surat beranak pun tak ada. Tuan-tuan dan puan, tiap-tiap kali dia bertemu saya dan anak-anak 8 orang, tak kisah pagi, petang, siang dan malam, waktu apa pun, waktu hujan, waktu panas, dia akan pandang kita, bertemu dengan kita, berselisih dengan kita. 2 pertanyaan dia akan tanya, tak kisah waktu apa pun. Pertama, Syed, nama saya kat rumah Nasir bukan Hasan. Syed, dah sembahyang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Itulah 2 perkara yang saya bawa sampai akhir hayat nanti insya-Allah tuan-tuan. Kalau ayah saya tak tanya 2 perkara itu, tuan-tuan bayang saya berada di Amerika Syarikat, negeri termaju, negeri termoden, negeri yang paling bersosial. Saya 7 negeri di Amerika yang sekarang ni sudah menghalalkan kahwin sesama jenis. Laki-laki boleh kahwin dengan laki-laki dan perempuan boleh kahwin dengan perempuan. Tuan-tuan dan puan, bakal Perdana Menteri yang nak dicadangkan itu pun, tuan-tuan dan puan, termasuk kumpulan orang yang nak menyokong gerakan-gerakan yang seperti ini, tuan-tuan dan puan. Bayang jadi sebab itu sembahyang tuan-tuan ya. Nombor 2 jaga keluarga tuan-tuan ya. Pentingkan keluarga. Sebab itu saya dulu sejak 30 tahun yang dulu, 35 tahun yang dulu, saya dah sedar perkara ini. 35 tahun dulu saya dah tumbuhkan. Ini Kapten tahu, Kapten Syahrudin tahu. Saya tumbuhkan apa? Akademi Keluarga Bahagia Malaysia, atau pendeknya Akrab. Tuan-tuan pun dah dengar Akrab ni. Anak-anak tuan-tuan dah ikut sama camp, anak tuan-tuan dah ikut sama learning. Apa yang kita bagi? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta emak, cinta ayah, cinta kecemerlangan, cinta umat. Itu kita tanamkan, itu kita tanamkan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita mengharapkan dengan majlis yang begini permai yang dijalankan di tempat ini, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan, untuk pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang ni, tolong tuan-tuan yang hadir, sampaikan kepada teman-teman yang tidak hadir, say loudly no to DAP. No to DAP, tuan-tuan dan puan. Jangan undi DAP, jangan undi PKR. Untuk PAS, jangan undi parasit dalam PAS. Kalau kebetulan ada ulama-ulama mutabar macam yang saya hormati, saya sangat hormati ulama-ulama dalam PAS. Walaupun saya dipecat, tapi hati, jiwa, perasaan saya dalam PAS, tuan-tuan dan puan. Kita hormati ulama. Barangkali ulama di Kelantan, di Terengganu, tuan-tuan dan puan, saya doakan mereka akan terus wujud dan akan terus dipilih oleh rakyat, terutama ulama-ulama yang memang ikhlas, jujur untuk membawa agama Allah dalam kehidupan ini.
Tetapi yang parasit itu, tuan-tuan dan puan, tangan tuan-tuan mempunyai kuasa yang sangat besar. Jangan izinkan parasit-parasit itu bersama-sama berlari dengan Ketua Umum PKR, dengan penasihat umum kepada Pakatan Rakyat. Jangan izinkan mereka berlari dan berhenti di Putrajaya itu. Okay. Jadi saya harap, insyaAllah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan. Akhirnya saya nak saudara berdiri sebenarnya. Tolong saya tuan-tuan berdiri. Tuan-tuan berdiri. Mari kita selawat, tuan-tuan dan puan. Nak lahirkan satu kekuatan kepada umat di Sungai Buaya, di Kuala Langat ini. Umat yang ditiupkan semangatnya oleh Persatuan Bekas Prajurit, Persatuan Bekas Polis, inisiatif daripada sahabat saya Dr. Kapten Syahrudin dan teman-teman yang lainnya. Mari kita laungkan semangat perjuangan Nabi Muhammad. Mari kita hidupkan, mari kita war-warkan, mari kita dendangkan, mari kita panaskan, mari kita nyalakan